اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin limpah dan kurnianya dapat kita bertemu kembali dalam bicara tauhid 30 minit pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kadang-kadang akal fikiran kita jadi buntu, kadang-kadang jadi kusut. Jadi kita perlu satu tempat, satu ruang untuk kita berehatkan minda dari berfikir tentang keadaan dunia yang berserabut ni. Kadang-kadang biasanya dunia ni dia banyak serabut. Kita nak cari ketenangan, kita pergilah berkelah di mana-mana, beriadah di mana-mana, bercuti di mana-mana, sepanjang tempat-tempat yang nak menenangkan akal pemikiran kita. Kadang-kadang orang menggunakan satu situasi ibadat sebagai satu terapi bagi fikiran dia. Ketika dia beribadat, bersemayam, berzikir sebagainya, fikiran dia hilang serabut. Sebenarnya tuan-tuan, dalam hidup kita tidak boleh menafikan, kita tidak boleh lari daripada berfikir tentang apa saja. Sebab akal kita dijadikan untuk berfikir. Cuma satu saja Allah pesan, jangan kita tinggalkan, iaitu berfikirlah tentang kejadian aku dan jangan berfikir tentang zat aku. Maksudnya pada setiap masa menjadi satu kemestian kita mesti berfikir tentang kejadian Allah. Apakah itu kejadian Allah? Kejadian Allah ialah semua makhluk yang ada di lingkungan kita, yang ada dalam persekitaran kita, termasuklah diri kita, keluarga kita, jiran, orang Islam dan sebagainya. Jadi kita nak kena berfikir. Kadang-kadang untuk hidup, untuk survive, untuk hidup, mencari rezeki, kita banyak menggunakan akal fikiran. Sebab itu kita dalam bab kita nak mentauhidkan Allah, nak mengenal Allah, kita juga menggunakan panca indera yang sama, iaitu akal fikiran. Akal fikiran. Kita tak boleh mengenal Allah dengan menggunakan cara-cara rutin yang kita sendiri tak faham. Jadi sebab itulah kita bila balik kepada penggunaan akal fikiran, kita masuk pada tajuk kita, iaitu hukum akal. Nak sambung balik hukum akal seperti mana siri yang sebelum ni, iaitu saya bicarakan tentang hukum akal wajib, mustahil, harus. Jadi pada pagi ini pun sama, nak melanjutkan perbincangan tentang hukum akal wajib, mustahil, harus. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, yang ada, yang kita faham sekarang ni ialah yang ada Allah dan makhluk. Allah dan makhluk. Kalau bukan Allah, dia makhluk. Kalau bukan makhluk, dia Allah. Lain daripada itu tak ada. Sebutlah apa pun malaikat, itu makhluk. Hanya Allah, kan? Tidak ada tiga. Baik, sebelum ni saya jelaskan hukum akal wajib, mustahil, harus. Fokus kepada makhluk, iaitu yang 4 bangsa tu, jirim, jisim, jauhar, juhafirin. Bulan, bumi, bintang, matahari, angin, cahaya, kuman, virus, atom, charge, elektrik, positif, negatif, malaikat, jin, semua dah kita bincang tentang sifat-sifat makhluk yang bertepi. Kemudian kita ambil hukum akal dan dia tertakluk oleh hukum wajib, mustahil, harus. Hujan semua sekali, wajib hujan, turun hujan Allah yang bagi turun. Jadi sendiri mustahil, harus menerima. Jadi kita dah selesai sebenarnya membicarakan hukum akal ke atas makhluk. Pada pagi ini saya nak fokuskan, nak membicarakan hukum akal ke atas Allah yang tak nyata pada mata zahir kita. Dan Allah berpesan jangan berfikir tentang zat aku. Jadi maksud dia tak nyata pada akal fikiran juga, zat Allah ni tak nyata. Tapi Allah tu wujud, memang wujud. Memang wujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, macam mana cara kita nak buat? Allah Ta'ala tidak nyata. Macam mana kita nak menggunakan hukum akal nak memahami Allah yang tak nyata? Baiklah, kita berbalik pada kaedah tanda beza. Kalau wajib, mustahil, harus atas makhluk, kita faham. Wajib, mustahil, harus atas Allah. Contohnya, sekarang kita kata, ni saya yang bertepi sedang berada di depan tuan-tuan dalam
secara live lah, online. Allahnya macam mana? Zat memang kita tak boleh capai. Maka kita rujuk Al-Quran dan rujuk hadis Nabi. Al-Quran mengatakan dengan maksud Allah itu beserta dengan kamu di mana kamu berada. Allah lebih hampir dengan urat leher kamu. Lebih hampir. Allah meliputi tiap-tiap sesuatu. Allah meliputi orang-orang kafir. Itu dalil-dalil Al-Quran. Kita simpulkan, Allah ni dengan kita jauh atau dekat? Itu kita nak tanya dulu. Nak tanya di kita, Allah tu jauh ke dekat dengan kita? Berdasarkan dalil-dalil hujah Al-Quran dan hadis tadi, mengatakan Allah tu dekat. Hampir. Hampir yang macam mana? Hampir sampai melekat? Tidak. Hampir sampai meresap? Tidak. Hampir sampai bersekutu, bercampur dengan kita? Tidak. Tidak. Kenapa semua tidak? Kita berbalik pada tanda beza, iaitu makhluk bertepi, Allah tidak bertepi. Allah tidak bertepi. Jadi bila sebut Allah tidak bertepi, apa yang tidak bertepi itu kita tidak boleh mengkaji, membuat pembahagian. Oh, zat Allah tak bertepi. Oh, kuasa Allah tak bertepi. Oh, kehendak Allah tak bertepi. Oh, ilmu Allah tak bertepi. Kita rujuk sekali lagi kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi ada bersabda dalam satu hadis, aku jadikan makhluk, Allah kata dalam hadis qudsi, semata-mata nak menyatakan akan kudrat dan iradatku. Aku jadikan makhluk semata-mata kerana hendak menyatakan akan kudrat iradatku. Apa tu kudrat? Ialah kuasa Allah. Apa tu iradat? Ialah kehendak Allah. Allah nak jadi tujuan Allah jadikan makhluk, jadikan kita dan seluruhnya semata-mata nak menyatakan akan kuasa dan kehendak dia dan ilmu dia. Dia nak nyatakan kuasa, kehendak dan ilmu Allah. Jadi bila kata makhluk ni tercipta, makhluk ialah tempat nyata atau kenyataan bagi kuasa, kehendak dan ilmu Allah. Itu muktamad. Tapi kenapa kita tak nampak kuasa, kehendak, ilmu Allah? Sebab kita menggunakan mata zahir. Mata zahir dia tak nampak. Kalau kata tuan-tuan nak lihat yang kata kuasa ilmu Allah pun tak nampak. Contoh dalam surah, saya selalu baca surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Yang bermaksud bukan engkau Muhammad yang membunuh, tak kala kau membunuh, tapi Allah lah yang membunuh. Dan bukan engkau Muhammad yang melempar, tak kala kau melempar, kecuali Allah yang melempar. Jadi Allah nak melempar dengan kuasa. Muhammad melempar nampak zahir. Muhammad melempar lembing panah dalam perang untuk membunuh musuh. Allah kata bukan engkau, tapi aku yang lempar. Jadi kalau kita Rasulullah dah diturunkan wahyu begitu, Rasulullah sampai ke sudah tak nampak kuasa Allah tu yang ada pada dia, pada baginda. Tak nampak kekuatan Allah yang ada pada baginda, tak nampak, mata zahir tak nampak. Macam mana kita nak buat bagi nampak? Hanya menggunakan mata akal, menggunakan hukum akal. Jadi tuan-tuan, pada siri pagi ini saya nak menjelaskan macam mana nak guna wajib mustahil harus untuk melihat kekuasaan dan ilmu Allah yang sedang Allah zahirkan ke atas makhluk. Kalau tanpa penzahiran kuasa Allah ke atas makhluk, makhluk tak berkuasa. Makhluk nak angkat mata, nak angkat kelopak mata pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Contoh kita dengan azan ketika solat. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah solat. Marilah menuju kejayaan. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil. Aku tak ada upaya Allah. Nak datang solat pun tak ada upaya. Nak menuju kejayaan apatah lagi. Kecuali dengan izinmu. Itu kena tempuh kuasa Allah baru boleh berlaku solat. Kena tempuh, ingat dia kata tempuh, bukan sentuh. Tempuh kuasa Allah baru berlaku kita boleh rokok sujud. Dengan tempuh kuasa Allah baru boleh kita mencipta kejayaan itu dan ini. Tanpa tempuh kuasa Allah, kita tidak berdaya, tiada berupaya. Maka hukum akal ini, hukum atas wajib mustahil harus untuk memahami yang kata Allah Tuhan yang sedang menyatakan akan kudrat dan iradat dia ke atas setiap makhluk. Makhluk memang tak ada kekuatan. Kalau kita tengok kilat memancar
Kalau kata siapa main bola kat tengah padang, bahaya. Jangan, kena panah kilat mati. Ataupun sebelum-sebelum ni kita dengar lembu 3 ekor mati kat ladang kerana dipanah kilat. Peti, panah peti. Kita kata, wah peti ni kuat ke? Bahaya. Kita nampak pada zahir. Sebenarnya peti tu sedang tempuh kuasa Allah. Sedang tempuh kuasa Allah. Kilat pun sedang tempuh kuasa Allah. Tanpa tempuh kuasa Allah, makhluk apa satu pun tak ada kuasa, tak ada kekuatan, tak ada daya upaya. Jadi apa peranan kita sebagai manusia, khalifah Allah di muka bumi? Allah bagi akal fikiran. Tak nakkah kita berfikir bahawa setiap yang berlaku di atas muka bumi ini ialah dengan kuasa, iradat dan ilmu Allah. Baru sesuatu tu boleh jadi, baru sesuatu tu boleh muncul, baru sesuatu tu boleh berkuasa. Tak nakkah kita fikir? Tuhan cakap, fikirlah. Tidak sia-sia Tuhan bagi manusia akal fikiran. Jadi sekarang kita nak mulakan siri berfikir tentang kebesaran dan juga kekuasaan Allah. Allah pun kata dalam satu hadis, berfikirlah tentang kejadian aku, jangan berfikir tentang zat aku. Okey, baik, kita terima satu perintah Allah, jangan fikir zat. Zat tak usah fikir. Kita pun tak nak fikir zat Allah, kita tak sampai. Kita nak fikir kejadian Allah, yang mana di kejadian Allah tu lah Allah menyatakan akan kuasa dan ilmu dia. Baiklah, kita mulakan dengan wajib, mustahil dan harus. Sebelum ini saya cerita bila atas makhluk, tuan-tuan faham macam mana guna wajib, mustahil, harus. Contoh saya kata saya sakit, maka ubat sembuh. Wajib sembuh Allah bagi. Jadi sendiri mustahil, harus menerima sembuh sebab ubat. Itu semua faham. Sekarang saya nak fikir yang kata Allah tadi. Kita balik pada Al-Quran. Masuk Al-Quran, Allah berfirman dengan maksud Allah meliputi tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan ingat tak, saya bagi analogi air ombak. Allah meliputi tiap-tiap sesuatu ibarat air meliputi ombak. Ini kena ingat sebelum kita guna hukum akal untuk memahami tentang Allah yang meliputi tiap-tiap satu. Air meliputi ombak. Kalau tuan-tuan tak ingat, rujuk balik rakaman video sebelum. Maksudnya bila di mana ombak, di situ air. Maksudnya di mana makhluk, di situ Allah. Tak ada air, tak adalah ombak. Tak ada Allah, tak adalah makhluk. Air meliputi ombak sekadar analogi, perbandingan untuk menghampirkan faham. Bukan kita kata air tu Allah, ombak tu makhluk. Bukan. Nak menghampirkan faham yang kata Allah meliputi tiap-tiap satu. Ibarat air meliputi ombak. Di mana ombak, di situ air. Ombak tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia nak lari pada air tak boleh. Sebab diri dia tu air. Dia nak lari mana? Lari sana, lari sini, air juga. Air nyata saja kudrat iradat dia, maka tinggilah ombak tu. Air nyata kecil, jadilah ombak kecil. Air nyata besar, ombak besar. Allah nyata atas makhluk, kehebatan dia dahsyat, nampaklah makhluk tu hebat. Allah nyatakan kudrat iradat makhluk atas makhluk biasa-biasa, nampaklah makhluk tu biasa-biasa. Semua makhluk adalah kenyataan kudrat iradat Allah. Tuan-tuan faham Bukan kita Allah, jangan cakap itu salah tu, sesat tu. Kalau kata kita ni Allah, siapa bila belajar tanda beza tentang Allah makhluk dalam hukum akal untuk menghukumkan Allah meliputi ni, dia salah dengar, salah faham, akhirnya dia mengaku Tuhan. Dia mengaku ana al-haq, akulah Tuhan. Sesat. Pemahaman yang sesat. Kenapa? Diri dia dah bertepi. Pergi kata dia Allah. Allah di dalam aku, lagi sesat. Allah duduk di dalam, Allah tak bertepi, mana boleh berada di dalam dan di luar satu. Macam tanda beza dulu. Itulah kata. Bila sampai perbincangan yang sangat kritikal ini, dia kena dengar dengan berhati-hati. Saya mohon tuan-tuan dengar dengan berhati-hati. Kalau tuan-tuan rasa tak berapa faham, tuan-tuan lihatlah rakaman video sebelum-sebelum tentang tanda beza hukum akal atas makhluk. Ni kita nak masuk hukum akal untuk nak memahami yang kata Allah meliputi dengan wajib, mustahil, harus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan,
Allah meliputi tiap-tiap suatu dalam keadaan tempuh, tak sentuh. Saya dah tunjuk dulu ni, lembut tempuh tapi tak sentuh dengan kain. Saya pegang kena kain, tak kena lembut. Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Tempuh, tak bersentuh. Kenapa tempuh tak bersentuh? Tak sentuh sebab Allah tak bertepi. Makhluk bertepi. Dulu-dulu kita dah belajar. Benda bertepi dengan bertepi, dia boleh bercantum, bercampur, bersatu, bercerai, bersekutu, meratai, meresapi. Makhluk sama makhluk. Allah, dia tak bertepi. Walaupun Allah kata Allah meliputi tiap-tiap satu, Allah tidak duduk di dalam kita. Allah tak berserta, Allah tak tak bercampur dengan kita. Allah tak bersekutu dengan kita, tak meratai tak meratai kita. Dia hanya meliputi tiap-tiap suatu, ibarat air meliputi ombak. Ombak tak duduk dalam air pun. Ombak tak bercampur dengan air. Ombak mana duduk dalam air? Sebab yang ada situ hanya satu diri, iaitu air. Air lah. Dia lonjak tinggi, ombak mengaku-aku. Dia lonjak rendah, ombak mengaku-aku. Allah nyata hebat, makhluk-makhluk dia buat. Maksudnya Allah, perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Bukankah padahal Allah mencipta kamu dan barang perbuatan kamu Allah buat. Tapi bukan kalau kamu buat jahat, Allah buat jahat. Bukan. Allah tak terlibat dengan perbuatan maksiat-maksiat makhluk ni. Contoh macam air ombak. Saya tunjuk ombak tinggi, pukul kapal terbalik. Ombak tinggi itulah salah. Berdosa dia. Kena bayar ganti rugi, taubat. Ombak rendah kata, aku tak pukul, aku dapat pahala. Itu dia. Ombak besar buat jahat. Kau jangan cakap banyak. Aku suka akulah, aku ada kuasa. Kau manusia biasa, marahin tu duduk diam. Sebenarnya dua-dua tu tak ada hakikat diri. Tapi nampak macam dua, nampak macam banyak apa. Tu kita nak kena ma'rifatullah betul-betul. Tapi jangan sampai kita mengatakan ana al-haq, aku Tuhan, hukum dia sesat. Sampai kata tiada dalam jubah aku ni, tak ada kecuali Allah. Tu lagi sesat, mengarut, mohong. Jangan ikut. Tak faham tanda beza. Tak faham tanda beza. Jadi begitu. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Saya harap tuan-tuan dengar dengan teliti untuk siri hukum akal atas nak memahami Allah dengan wajib musyawarah pada kali ini, sebab ia ada sikit kritikal dan teknikal. Yang tuan-tuan kena faham, kena ingat asas-asas pembelajaran ilmu tauhid sebelum ni. Air meliputi ombak, tempuh tak sentuh, tak percaya, tak sekutu, makhluk bertepi, Allah tak bertepi, itu kena ingat balik. Baik, kita balik kepada tanda beza untuk menuju ke arah perbincangan wajib mustahil harus dengan menggunakan hukum akal atas untuk memahami Allah yang tidak bertepi. Baik, tadi kita kata Allah meliputi tiap-tiap sesuatu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Allah Ta'ala tak tempuh, tak sentuh. Dia dekat dengan saya, lebih dekat daripada urat leher saya, tapi dia tak sentuh dengan saya, tak melekat. Kenapa? Sebab saya bertepi, Allah tak bertepi. Itu jawapan dia, tuan-tuan kena ingat sampai bila-bila. Berpegang kepada itu. Allah meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu, dan tak bercerai. Allah Ta'ala, dia meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai. Maksud Allah tak bercerai pada saya. Di mana saya, di situ Allah. Betul? Allah berkata, aku berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Itu dalil. Di mana tu pada Allah berada. Kau kata masuk tandas, Allah pasti kata, Allah ini kotor Allah tu. Bukan. Ini bukan cerita malaikat rahmat masuk tandas, bukan. Ini cerita tauhid. Bukan boleh kata Allah masuk tandas. Allah bila masuk, benda tu mesti bertepi baru boleh dikira dia masuk. Kita nak declare dia masuk, dia bertepi dulu. Masuk. Katakan cikgu cukup panggil anak murid dah. Masuk. 1, 2. Mana lagi tu orang? 3. Dia kira. 3 tepi masuk, 3 orang. Allah Ta'ala
kita tak boleh kata dia masuk tandas, tak boleh kata. Allah berserta saja dengan kamu di mana kamu berada. Ni kena faham baik-baik. Tauhid ni kalau tuan-tuan tak faham, siapa belajar tauhid tak faham tanda beza ni, habis lah. Boleh baca kitab, tukar-tukar kitab tapi tak faham. Betul, ni bukan cakap main-main. Kalau tak mendalami kaedah tanda beza antara Allah makhluk, tak membicarakan hukum akal atas makhluk, membicarakan hukum akal untuk memahami Allah yang meliputi, sampai bila tak faham. Bukan cakap main-main. Ini betul-betul serius cakap. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Apa saya cakap dengan kadar yang perlahan. Baik, Allah meliputi setiap sesuatu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak sekutu. Saya ulang banyak kali, tak apa tuan-tuan. Okey, sekarang saya kata tadi Allah Ta'ala dia tidak berada di dalam saya, betul? Allah tak bertepi, macam nak duduk di dalam. Benda nak duduk di dalam mesti bertepi dengan bertepi macam ni lah. Ni tepi, duduk dalam kocek saya. Di luar, di dalam, di luar di dalam kocek bertepi, ni pun bertepi. Allah Ta'ala tak bertepi, dia tak boleh duduk dengan saya. Bila kata dia meliputi seperti air meliputi ombak. Bila masa ombak berada di dalam air? Tak ada. Dia tak ada, ombak tidak berada di dalam air, air pun tak berada dalam ombak. Tak boleh. Sebab yang ada di situ hanya satu diri, zat, iaitu air. Ombak tak ada. Ombak tak ada diri. Tuan-tuan faham Jadi sebenarnya sekarang ni makhluk tak ada diri tau. Yang ada diri hanya Allah. Tapi mata zahir kita nampak macam dua. Tu saya kata tadi, yang ada makhluk dan Allah. Kalau bukan makhluk dia Allah, kalau bukan Allah dia makhluk. Sebab saya cakap mata zahir. Pada hakikatnya bukan begitu. Ni yang dia bercakap ni, kalau Allah Ta'ala tak tebuk kuasa, jangan haraplah saya boleh bercakap. Hanya dia saja ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu aku cipta, setiap perbuatan kamu aku cipta. Ni Allah tengah buat saya bercakap. Ada tuan-tuan nampak? Belum nampak lagi. Tak apa, tak apa. Sebab tu orang yang ujub diri, rasa diri dia ada, diri dia hebat, diri dia buat itu, dia syirik. Sebab dia nampak diri dia ada, sedangkan diri dia tak ada. Ombak tu nak melawan air. Bila air lonjak tinggi, dia kata, aku hebat. Air jangan cakap banyak. Aku ada kuasa. Ini lupa diri dia tu pun kerana lonjakan air, diri dia tu tak ada, belagak dengan air. Aduh, syirik. Macam dia nak menduakan kuasa. Aku ada kuasa, hang ada, air ada kuasa. Ada, aku ada kuasa lagi kuat. Cantik muka ya, muka ombak. Kita nak lawan Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bukan kau yang berkuasa, aku ada kuasa. Lupa, tak kenal diri. Dia nak lawan Tuhan, diri dia tu tak apa. Kenyataan kudrat irada Allah. Macam mana kau nak lawan Allah? Salah, merepek macam ni, buat syirik. Tak boleh, jangan Baiklah tuan-tuan yang saya muliakan, kita berbalik kepada hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Baik, sekarang saya sebelum saya menggunakan hukum akal atas nak memahami Allah meliputi, kita kena faham dengan baik tanda beza yang kata Allah Ta'ala dekat, tak bersentuh, tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Yang tu kena faham dulu. Allah meliputi tak tasu dalam keadaan tempuh, tak sentuh. Kenapa? Tak bertepi, tak bercerai. Allah tak bercerai dengan saya. Sebab Allah, kalau bercerai, dia bertepi. Saya di sini, Allah di mana? Allah tak tahu di mana. Dia bercerai. Jadi saya bertepi di sini, Allah bertepi di atas. Tak boleh syirik. Jadi makhluk. Fatwa Jakir mengatakan, siapa mengatakan Allah, menempatkan Allah di mana-mana, dia kena mengucap semula kufur. Akidah Islam terbatal. Nampak? Tauhid kalau tak kemas, tak kenal Allah dengan betul, dia terkeluar agama Islam terus. Ini tauhid bukan benda main-main. Ini benda sangat serius. Tapi jarang diperbincangkan. Kita ingat kita okey sekarang ni, amal ibadat sembahyang tak tinggal okey dah. Yang kita tahu pahala, malaikat tulis pahala. Duk kejar pahala. Betul, kejar pahala tu bagus. Tapi kita faham tak? Kenal tak kita akan Allah yang meliputi tiap-tiap sesuatu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak kenal, kerana kita tidak dilalukan dengan ilmu tauhid. Sebab tu pembicaraan ilmu tauhid pada setiap hari hal ini saya akan memfokuskan tentang kaedah-kaedah
apa kita nak buat supaya Allah Ta'ala memberi kita faham. Saya baca sekali saja sebab masa pun nak cukup dah. Cara, jadi kita akan sambung minggu depan. Sebelum tu saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan, tolong kuasai, mahirkan yang kata Allah meliputi tiap-tiap sesuatu dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Ingat, tak sentuh tak bercerai. Allah tak bercerai pada saya dan tak bersekutu, tak bercampur. Tak bercerai, tak bercampur. Makhluk dia dekat, dia bersentuh dan dia bercampur, meratai, meresapi. Macam air gula jin dengan orang tu, itu cerita lama. Allah tak begitu. Meliputi tiap-tiap satu dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak pun tidak, farak pun tidak. Ni ungkapan-ungkapan begini tuan-tuan kena mahir-mahirkan, faham-fahamkan. Allah Ta'ala dekat, betul dekat, tapi dia tak sampai duduk dalam aku. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Di mana melekat pun tidak. Kalau melekat benda bertepi, tuan-tuan kena pegang akidah yang apa? Iktikad yang kata makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Kena pegang betul-betul. Kalau tak pegang tu, ini susah ni. Okey, saya baca sekali hukum akal. Baik, sekarang saya letak. Saya tengah bercakap, saya ni makhluk. Mana Allah? Allah meliputi tiap-tiap satu. Meliputi diri saya. Meliputi saya lah. Okey, kita tak mau kacau zat Allah tu. Zat Allah tu bukan mainan kita. Kita nak sentuh tentang kuasa dan ilmu Allah yang sedang meliputi. Kalau ikut fatwa pihak JAKIM atau terjemahan Al-Quran yang tuan-tuan baca dibeli oleh buku Quran bila sebut ayat surah Al-Baqarah, Allah meliputi tiap-tiap satu, dia tulis dalam kurungan kuasa dan ilmu pengetahuan Allah meliputi. Kita kata okey, bagus, alhamdulillah, boleh tu. Kita pegang pada kuasa dan ilmu Allah. Sekarang ni kuasa ilmu Allah sedang meliputi saya dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Kuasa Allah tak bercerai dengan saya, ilmu Allah tak bercerai dengan saya, tapi dia tak sentuh saya. Siapa angkat ni? Saya angkat. Siapa genggam saya? Saya tak boleh kata Allah genggam. Kalau kata Allah genggam, dia dah bercampur dengan saya. Allah genggam penumbuk. Gila. Bom, tumbuk orang. Apa tu tumbuk aku? Kau tak nampak Allah yang tumbuk? Aku bantai kau yang tumbuk aku, kata Allah tumbuk. Tu orang sesat lah. Tak faham tanda habis tau. Main-main jangan gurau macam tu. Tumbuk kita lah kan. Jadi balik bertali. Baiklah. Maksudnya kita kena faham yang kata Allah bertepi, makhluk tak bertepi. Kita guna kuasa dan ilmu pengetahuan Allah yang meliputi tak satu. Kita tak makan zat, tak mau sebut di luar. Zat itu kita tak tahu, wallahu alam. Allah kata jangan fikir zat aku, zat tak mau. Berfikir tak kejadian aku, di kejadian ini dialah ada ilmu dan dizahirkan kuasa ilmu pengetahuan Allah. Tapi kuasa ilmu Allah pun tak zahir pada mata kasar kita. Yang zahir kuasa kita. Yang zahir kuasa kita. Saya memegang, saya menggenggam. Macam mana nak buat? Wajib. Yang bercakap nampak saya kan? Tapi Tuhan kata, Allah yang berkata-kata pada lidahmu. Nampak? Ketahuilah wahai manusia, Allah yang berkata-kata pada lidahmu, yang melihat pada matamu, yang mendengar pada telingamu, yang bergerak pada nafsumu. Kamu ibarat bayang-bayang. Tidak bergerak bayang tanpa digerak empunya bayang. Ni bahasa kitab kitab tauhid. Allah berkata-kata pada lidah saya. Allah melihat pada mata saya. Allah yang mendengar telinga saya. Apa nak cakap? Tuhan dah buat satu pendakwaan begitu. Kita kena terima. Akal kita guna hukum akal. Wajib. Wajib besar tu tahu Wajib. Percakapan saya ni Allah yang wajib. Allah meliputi percakapan saya. Jadi kena sebut meliputi kali ni. Allah meliputi percakapan saya dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Allah meliputi percakapan saya. Pada zahir saya lah bercakap. Hakikat dia kerana tempuh kuasa Allah keluarlah perkataan-perkataan yang tuan-tuan boleh faham untuk tauhid. Tu Allah meliputi percakapan saya. Apa yang mustahil? Mustahil kalau Allah tidak meliputi percakapan saya. Maksudnya Allah duduk di mana, saya sendiri cakap seorang-seorang. Mustahil. Kalau tanpa Allah meliputi percakapan ini, mustahil boleh keluar perkataan. Maka harus bagi Allah nak menyatakan akan kudrat iradat dia. Allah nak menyatakan kudrat dalam rupa perkataan saya. Kuasa kehendak Allah nak saya bercakap,
Allah zahirkan kuasa dia kat atas saya, maka nampak saya bercakap. Pada zahir saya yang bercakap dengan kuasa saya, kerana tak bisu, kerana tak sakit, saya bercakap. Tapi pada hakikatnya semua itu harus Allah menyatakan kudrat iradat dia. Harus Allah sedang menyatakan kuasa dan ilmu dia pada saya pada pagi ini yang membolehkan saya bercakap. Boleh faham? InsyaAllah tuan-tuan, pelan-pelan. Macam tu cara dia. Jadi barulah kita boleh mengesakan Allah, mengatakan Allah tu maha berkuasa. Barulah sifat wujud akan hilang. Wujud diri ni, orang rasa diri dia hebat, diri dia boleh buat itu, boleh buat ini. Kenapa dia boleh rasa diri dia boleh buat itu, boleh buat ini? Sebab dia tak tahu kata yang meliputi dia tu, Allah sedang meliputi diri dia, kuasa Allah, ilmu Allah sedang meliputi, dia tak tahu. Dia kata dia ada kuasa. Syirik ini hukum akal yang sangat power. InsyaAllah dengan izin Allah, hukum akal atas apa? Untuk memahami Allah. Saya baca lagi sekali sebelum saya tamatkan. Wajib Allah meliputi, kita ambil meliputi, wajib Allah meliputi percakapan saya. Dalam keadaan tempuh tak sentuh. Allah tak sentuh, dia kata, Hashim, kau cakap tu, nanti aku tambah bagi power sikit, lebih kuat sikit. Kita share orang, kita kongsi kuasa. Tak ada macam tu, tak ada. Macam tadi surah Al-Anfal, bukan kau Muhammad yang melempar, aku yang lempar. Orang kata, Muhammad, kau lempar tu, kau penat, kau duduk belakang, aku pula lempar. Kita kongsi-kongsi, share. Allah tidak pernah berkongsi kuasa dengan makhluk. Jangan kita duduk perasan. Duduk angau seorang-seorang. Bila berlaku sesuatu, duduk bercakap, wajib Allah meliputi percakapan saya. Dalam keadaan tempuh, tak sentuh. Saya duduk tempuh kuasa Allah, tapi tak sentuh pun. Mustahil kalau Allah tak meliputi, mustahil. Allah biarkan saya seorang-seorang, memang tak boleh urus diri saya. Betul kan orang kata, ya Allah tolonglah aku tak boleh urus diri aku. Memang ada kuasa, tak ada upaya nak urus apa. Semua Allah sedang urus, tapi kita tak nampak mata zahir. Ni mata akal. Wajib Allah meliputi percakapan saya. Mustahil Allah tak meliputi. Kalau tak meliputi, maksudnya saya tak boleh mengeluarkan perkataan. Harus bagi Allah nak menyatakan akan kudrat iradat dia, kuasa dia, ilmu dia. Betul lah. Allah cakap dalam satu dalil, yang sebut tadi, hadis saya sebut, Rasulullah ada sabda dengan maksud, aku jadikan makhluk nak menyatakan akan kudrat iradatku. Allah jadikan kita ni sedang duk nyata kuasa makhluk untuk menyatakan akan kudrat iradatku. Ini dia sedang duk nyatakan kudrat iradat dia lah pada atas diri saya. Tuan-tuan nampak tak? Tak nampak. Tak apalah, tak nampak. Nanti akan datang tuan-tuan nampak. Yang nak bagi nampak pun Allah. Itu mata hati kita dibuka. Bila kita selalu menafikan kebesaran makhluk, menafikan kekuasaan makhluk, menafikan kewujudan makhluk, menafikan kehebatan makhluk, maka Allah masukkan kebesaran dia dalam hati. Kita tengok makhluk bercakap, kita terasa itu ialah percakapan daripada Allah. Kudrat iradat Allah yang izin atas dia. Tengok makhluk jadi pemimpin hebat, hati kita terasa itu ialah kehebatan kekuasaan Allah yang sedang duk zahir pada dia. Hukum akal. Tuan-tuan, kita akan sambung pada minggu hadapan. Mohon maaf, saya nak tuan-tuan teliti kuliah pada pagi ini sebab dia mempunyai satu intipati yang sangat besar, makna dia yang sangat penting dalam ilmu tauhid. Ini peringkat final sebelum kita masuk kalimah la ilaha illallah. Kalimah Allah, kalimah pancung pancung hak makhluk, dia ambil hak Allah. La maujud bil haqq illallah, itu kalimah tauhid yang last. Itu jenis kalimah pancungnya. Makhluk tak usah main-main lah. Memang kamu tak ada kuasa, yang ada kuasa Allah aja. Mana boleh kita memberi ruang pada makhluk untuk bersarang di hati kita? No, tak ada. Hukum akal ni peringkat yang kedua, kerana beza hukum akal kalimah tauhid. Hukum akal ni dalam proses nak memahami lah lagi. Cuma pada pagi ini saya cerita tentang hukum wajib seharus, bukan atas makhluk, tapi hukum atas Allah yang meliputi tiap-tiap satu. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon ampun dan maaf atas kekasaran perkataan saya yang agak kuat, yang agak macam kasar sedikit lah. Minta maaf banyak-banyak untuk memahamkan diri saya dan tuan-tuan. Bukan tujuan untuk mengajar, untuk Allah Ta'ala memberi taufik dah untuk faham. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah surah Wal-Asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang yang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum min karim.